datang ke portal pembelajaran Penang Digital Mover. Pada paparan pertama menunjukkan log masuk murid, log masuk guru serta borang perkongsian kuis dan bahan pembelajaran. Portal pembelajaran ini dibina bagi membantu guru dan murid mengakses bahan pembelajaran secara online. Dalam portal ini juga disertakan koleksi kuis, latihan, jom belajar, pembelajaran secara live oleh guru, koleksi bahan-bahan pembelajaran, digital learning KPM dan koleksi laman web. Kesemua bahan pembelajaran, kuis dan latihan ini 100% dihasilkan oleh guru-guru dari Pulau Pinang yang merangkumi pembelajaran prasekolah hingga ke tingkatan 5. Semoga para guru dan murid dapat mengakses dan mengaplikasikan portal ini dengan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada tim JPN yang telah melaksanakan program Jom Belajar Fasa 2. Kita telah berjaya melaksanakan Jom Belajar Fasa 1. Jadi berikutan daripada PKP yang telah berlaku dalam negara kita. Jadi proses Jom Belajar ini telah kita ilhamkanlah supaya pembelajaran PDP murid dan guru berlaku seterusnya. Jadi untuk fasa kedua ini subjek yang akan kita laksanakan dalam Jom Belajar ini melibatkan mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik dan juga bahasa Melayu. Jadi untuk seterusnya saya mengharapkan agar ramai lagi pelajar akan menyertai Jom Belajar. Saya ucapkan selamat maju jaya lah untuk semua pelajar dan juga guru-guru yang melaksanakan Jom Belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u al-mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'ad an-nisyan. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu doakan murid-murid sentiasa sihat. Tentu murid-murid gembira kerana sekolah telah dibuka semula. Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam program Jom Belajar Bahasa Melayu. Guru mengajar, murid belajar. Hari ini, hari Khamis 23 Julai, kita akan membincangkan topik ayat aktif dan ayat pasif. Sebelum itu, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada semua murid-murid yang bersama cikgu sepanjang 1 jam ini. Mungkin murid-murid akan berkongsi pautan dengan kawan-kawan supaya ramai lagi murid-murid lain yang akan bersama-sama cikgu hari ini. Cikgu bukan keseorangan kerana cikgu telah ditemani kawan cikgu iaitu Cikgu Norian untuk berkongsi ilmu tentang ayat aktif dan ayat pasif. Murid-murid diminta menunggu sehingga ke akhir rancangan kerana banyak hadiah misteri yang akan cikgu sediakan. Pastikan murid-murid menulis nama dan nama sekolah supaya mudah untuk cikgu mengenali dan mengenal pasti untuk menghantar hadiah itu nanti. Cikgu berharap agar murid-murid dapat menjaga tata tertib semasa menulis komen itu nanti.
Sebelum itu, murid tahun 5 boleh menyediakan buku teks bersama-sama dan juga menyediakan buku nota serta alat tulis. Untuk murid tahun 4 dan 6, boleh menggunakan paparan yang cikgu sediakan nanti. Semoga kita dapat manfaat daripada pelajaran hari ini, insya-Allah. Okey, terlebih dahulu cikgu ingin memperkenalkan diri cikgu dan kawan cikgu supaya kamu lebih mengenali. Okey, sahabat cikgu, Cikgu Norian binti Muhammad atau Basirun. Beliau mengajar di Sekolah Kebangsaan Bayan Baru, Pulau Pinang. Beliau mempunyai pengalaman mengajar bahasa Melayu tahap 2 selama 15 tahun. Okay, nama cikgu, Cikgu Suzaini binti Syamsuddin. Saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Ara, Pulau Pinang. Okay, saya mempunyai pengalaman selama 15 tahun mengajar tahap 2 bahasa Melayu. Okey, seterusnya topik kita hari ini ialah ayat aktif dan ayat pasif. Standard kandungan 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Standard pembelajaran pula ialah 5.1.4 memahami dan menggunakan pelbagai kata kerja dan kata bantu mengikut konteks dengan betul. Objektif pelajaran kita hari ini ialah murid dapat membaca dan membina ayat menggunakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif yang terdapat dalam teks. Tanpa melengahkan masa, cikgu ingin menjemput Cikgu Norian binti Muhammad untuk meneruskan rancangan kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu Norian. Terima kasih Cikgu Suzaini. Assalamualaikum dan selamat petang murid-murid. Cikgu harap kamu semua sihat sejahtera dan ceria pada hari ini. Okay, hari ini cikgu akan berkongsi topik tentang ayat aktif dan ayat pasif. Cikgu tahu ada setengah murid telah pun mempelajari topik ini. Bagi murid yang telah mempelajari topik ini, gunakan peluang ini untuk menambahkan lagi pengetahuan kamu. Bagi murid yang belum pernah mempelajari topik ini, kamu hari ini diberi peluang, mempunyai rezeki untuk menambah ilmu pengetahuan. Okey, cikgu harap murid-murid akan bersama-sama cikgu sehingga ke akhir rancangan dan fokus kepada topik pada hari ini kerana cikgu dan Cikgu Suzaini akan memberi kamu banyak hadiah misteri. Okey, tunggu sehingga ke akhir rancangan. Okey, baik murid-murid, kita akan mulakan pelajaran kita pada hari ini. Sebentar ya. Okey. Okay, terlebih dahulu cikgu memperkenalkan ayat aktif. Apa itu ayat aktif? Okay, ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja aktif transitif. Hanya ayat yang mempunyai kata kerja aktif transitif sahaja yang boleh dipasifkan. Okay. Ayat aktif merupakan ayat yang mengutamakan pelaku. Apakah itu pelaku? Siapakah pelaku? Pelaku ialah orang yang melakukan aktiviti, melakukan kata kerja di dalam ayat tersebut. Contoh di sini, Fatih menumbuk lada. Jadi, Fatih merupakan pelaku. Menumbuk merupakan kata kerja. Jadi, Fatih yang menumbuk lada. Jadi, Fatih merupakan orang yang melakukan aktiviti menumbuk tersebut. Okey. Ayat aktif juga mengandungi kata kerja aktif transitif yang selalunya berimbuhan awalan me. Ini termasuklah imbuhan me, meng, mem, menge dan men. Okey, di sini cikgu senaraikan beberapa contoh. Yang pertama tadi, ayat yang cikgu baca sebentar tadi, Fatih menumbuk lada.
Ayat yang kedua, ibu membaca novel kegemaran. Boleh murid-murid nyatakan siapakah pelaku bagi ayat nombor 2 ini? Ya, ibu. Okey, manakala membaca merupakan kata kerja aktif transitif. 3, Ainul mencipta sebuah lagu. 4, adik menggaru kepala. 5, Pak Karim mengecap batik. Bagi ayat ketiga, 4 dan 5, pelaku dalam ayat tersebut ialah Ainul, adik dan Pak Karim. Manakala kata kerja aktif transitif ialah perkataan yang cikgu cetak dengan berwarna merah, iaitu mencipta, menggaru dan mengecap. Okey, contoh sini sekali lagi cikgu bagi contoh Fatih menumbuk lada. Fatih ialah ya, pelaku. Menumbuk ialah ya, kata kerja transitif dan lada merupakan objek di dalam ayat tersebut. Okey, pandai. Kita terus ke ayat pasif. Ayat pasif berbeza dengan ayat aktif. Sekiranya ayat aktif meletakkan pelaku di hadapan ayat, berbeza dengan ayat pasif. Ayat pasif pula meletakkan objek di hadapan ayat. Itu ayat yang mengutamakan objek kata kerja transitif daripada pelaku. Contoh ayat, buku itu dibeli oleh Amna. Jadi buku merupakan objek. Jadi objek diletakkan di hadapan ayat. Manakala pelaku diletakkan selepas kata kerja. Okay. Kamu tengok, ayat pasif terdiri daripada dua bentuk. Bentuk yang pertama, menggunakan kata ganti nama diri ketiga sebagai pelaku. Dan bentuk yang kedua, menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Okay, cikgu terangkan dulu ayat pasif yang menggunakan kata ganti nama diri ketiga. Murid-murid ingat lagi tak? Apakah itu kata ganti nama diri ketiga? Okey, kita tengok dulu kata ganti nama diri ketiga tu apa dia? Kita tengok dulu ya. Cikgu tunjukkan sedikit. Ya, kata ganti nama diri ketiga digunakan untuk menggantikan diri orang yang dibicarakan halnya. Maknanya kita bercerita tentang seseorang. Jadi kita gantikan nama dia dengan kata ganti nama diri ketiga. Contohlah, kamu bersembang dengan kawan tentang Datuk Siti Nurhaliza. Kamu bercerita tentang Datuk Siti Nurhaliza, kamu sepanjang perbualan tersebut, kamu tak sebut Datuk Siti Nurhaliza, betul tak? Hanya yang pertama kali saja kamu sebut Datuk Siti Nurhaliza dan kemudiannya kamu ganti nama Datuk Siti Nurhaliza itu dengan perkataan beliau. Jadi beliau tu merupakan kata ganti nama diri ketiga. Selain daripada beliau, kata ganti nama diri ketiga ialah dia, ia, nya, baginda untuk raja atau sultan, mereka untuk ramai dan nama-nama watak atau nama-nama pelaku itu sendiri. Kita anggap sebagai kata ganti nama diri ketiga. Okey, sekiranya ayat pasif tersebut mengandungi atau pelakunya merupakan kata ganti nama diri ketiga, maka kata kerja yang digunakan berimbuhan di dan diikuti dengan kata sendi oleh. Contoh ayat cikgu beri di sini, buku itu dibeli oleh Amna. Amna ialah kata ganti nama diri ketiga. Novel kegemaran dibaca oleh ibu. Ibu ialah kata ganti nama diri ketiga. Jadi, kata kerja perlu diletak imbuhan di. Jadi, dibeli oleh Amna. Dibaca oleh ibu. Tetapi, sekiranya murid ataupun ayat yang menggugurkan kata sendi oleh, contohnya, buku itu dibeli Amna. Ayat itu masih gramatis dan betul. Jangan kamu kata ayat itu tak betul, ayat itu salah. Ayat itu masih betul. Novel kegemaran dibaca ibu. Ayat itu betul. Tak salah. Tapi lebih indah, lebih sedap sekiranya kamu letak perkataan oleh. Novel kegemaran dibaca oleh ibu. Lagi sedap dengannya. Okey? Dan cikgu kamu pun lebih gembira kamu guna perkataan oleh di situ. Okey.
Kita tengok pula ayat pasif yang menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Tadi cikgu dah jelaskan kata ganti nama diri ketiga. Murid-murid ingat tak apa tu kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua? Ingat tak? Okey. Bagi yang tak ingat, cikgu tunjuk sekejap. Kata ganti diri pertama. Okey, kata ganti diri pertama digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. Macam cikgu bercakap, kadang-kadang cikgu guna perkataan saya menggantikan nama cikgu. Nama cikgu, Cikgu Norian. Jadi kadang-kadang cikgu tak sebut nama cikgu, Cikgu Norian. Cikgu gantikan dengan perkataan saya. Okey, contohnya, murid-murid, saya hendak kamu siapkan kerja sekolah ini esok. Contohnya, cikgu gunakan perkataan saya. Selain pada saya, kata ganti nama diri pertama ialah aku, hamba. Hamba ni untuk zaman-zaman dululah, hang tua, zaman hang tua, hang jebat, okay? Bercakap tentang hamba. Okay. Patih, sekiranya kita bercakap dengan raja. Better, sekiranya kita sendiri adalah raja ataupun raja menggelarkan diri mereka, better. Okay. Kami dan kita untuk ramai. Okay. Apabila kamu nak pergi ke tandas dengan kawan, cikgu izinkan kami ke tandas. Okay. Maknanya lebih daripada seorang. Okey, bagi kata ganti nama diri kedua pula. Ingat, kalau kata ganti nama diri pertama tadi untuk orang yang sedang bercakap, kalau yang kedua pula untuk ganti nama diri kedua merujuk kepada diri orang yang diajak bercakap. Orang yang tengah bersembang dengan kamu ataupun orang yang tengah mendengar apa yang kamu sedang cakap. Okey, macam cikgu sekarang ni. Kamu dengar apa yang cikgu tengah cakap, jadi cikgu guna perkataan kamu. Jadi kamu merupakan kata ganti nama diri kedua. Selain pada kamu, awak, kalian, tuan puan, engkau, tuanku untuk raja, tuan hamba untuk zaman silam, zaman-zaman dahulu punya perbualan, zaman hang tua, zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu. Okay, anda dan saudara-saudari. Okey. Ini sekadar untuk imbasan, untuk ulang kaji balik kata ganti nama diri pertama dan kedua. Kerana dia berkait rapat dengan ayat pasif. Okey, contoh cikgu bagi di sini. Bilik itu saya kemas. Awak tak boleh tulis bilik itu dikemas oleh saya. Kenapa? Kerana imbuhan di dan kata sedia oleh tadi hanya digunakan untuk kata ganti nama diri ketiga. Okey. Contoh yang kedua, tugasan itu belum awak siapkan. Tengok, belum awak siapkan. Jadi imbuhan di belakang kita kekalkan, tapi imbuhan di dekat depan kita kena gugurkan. Okey, tugasan itu disiapkan oleh awak memang salah. Ayat tu memang salah. Jadi yang sebetulnya tugasan itu belum awak siapkan. Okey. Okey, macam mana cara langkah-langkah untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif? Ingat lagi tak tadi cikgu cakap, ayat aktif mengandungi kata kerja aktif transitif yang berimbuhan itu semua. Okey. Untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif, awak tengok sini langkah yang pertama, kenal pasti kata kerja aktif transitif. Cikgu nak tunjuk pointer. Okey, kenal pasti kata kerja aktif transitif. Tengok contoh ayat dekat sini cikgu bagi, mereka membalut bungkusan hadiah itu. Okey, kenal pasti. Yang mana kata kerja? Ya, membalut. Membalut merupakan kata kerja aktif transitif. Kemudian, kenal pasti pelaku dalam ayat. Mereka membalut bungkusan hadiah itu. Jadi, pelaku yang melakukan perbuatan membalut itu ialah mereka. Jadi, kamu dah kenal pasti pelaku dalam ayat ini ialah mereka. Jadi, sekiranya pelaku terdiri daripada kata ganti nama pertama dan kedua, gugurkan imbuhan hadapan kata kerja. Okey, kenal pasti. Mereka ni kata ganti nama pertama, kedua atau ketiga? Bukan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Jadi kita tak perlu gugurkan imbuhan hadapan kata kerja. Okey, tengok pula yang kedua. Pelaku terdiri daripada kata ganti nama diri ketiga. Okey, mereka merupakan kata ganti nama diri ketiga.
Sekiranya kata ganti nama diri ketiga, tukarkan imbuhan kata kerja dengan imbuhan di dan disertai kata sendi oleh. Jadi membalut ni, imbuhan me ni kita tukar dengan di. Jadi membalut jadi dibalut oleh. Sebab apa dibalut oleh? Sebab mereka merupakan kata ganti nama diri ketiga. Dan bungkusan hadiah ini merupakan objek. Okay, langkah yang ketiga, bina ayat pasif iaitu dengan meletakkan objek di hadapan ayat. Yang mana objek? Bungkusan hadiah itu. Betul tak? Jadi bungkusan hadiah itu kita akan letak di hadapan ayat. Bungkusan hadiah itu, kemudian diikuti dengan kata kerja. Dibalut oleh mereka. Faham tak? Okey, langkah-langkah menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, kita tengok pula langkah-langkah menukarkan ayat pasif kepada ayat aktif. Contoh dekat sini cikgu beri, kanak-kanak malang itu dibantu oleh Malik. Okay, ini ayat pasif. Kita nak tukarkan kepada ayat aktif. Langkah yang pertama, kenal pasti kata kerja pasif dan tukarkan imbuhan hadapan kata kerja kepada imbuhan ma. Yang mana? Yang mana kata kerja pasif? Murid-murid boleh kenal pasti tak? Ya, senang saja. Dibantu oleh. Dibantu oleh merupakan kata kerja pasif. Kemudian kenal pasti pelaku dalam ayat. Siapa yang membantu tu? Siapa yang melakukan perbuatan dibantu tu? Okey, dibantu oleh tu. Okey, siapa dia? Siapa pelaku dalam ayat tersebut? Ya, Malik. Malik merupakan pelaku dalam ayat ini. Tadi sekiranya langkah yang pertama tadi dibantu, kita tukar kepada membantu. Oleh tu kita gugurkan. Kemudian bina ayat aktif dengan meletakkan pelaku di hadapan ayat. Siapa pelaku tadi? Ya, Malik. Jadi Malik kita letakkan di hadapan ayat. Cikgu dah cakap, cikgu dah terang di awal tadi, ayat aktif mengutamakan pelaku, meletakkan pelaku sebagai subjek ayat. Jadi Malik menjadi subjek ayat dalam ayat aktif. Jadi Malik kemudian membantu siapa? Kanak-kanak malang itu. Okey, itu dia ayat aktif yang telah kita ubah daripada ayat pasif. Okey, murid-murid boleh faham tak? Okey. Murid-murid cikgu hari ini semuanya pandai-pandai, cerdik pandai. Alhamdulillah, mudah faham. Okey, kita tengok pada contoh ayat aktif dan ayat pasif yang cikgu senaraikan di sini. Ayat aktif yang kita tukarkan kepada ayat pasif. Tengok contoh yang pertama. Aina melipat baju di ruang tamu rumahnya. Aina kita kategorikan sebagai kata ganti nama ketiga. Jadi, melipat akan jadi dilipat oleh. Apa objek dalam ayat ini? Ya, baju. Jadi, baju kita letakkan di hadapan ayat menjadi subjek ayat. Baju dilipat oleh Aina di ruang tamu rumahnya. Okay. Ayat yang kedua, mereka mempersembahkan sebuah drama. Mereka merupakan kata ganti nama diri ketiga. Mempersembahkan untuk dipasifkan. Apa langkah-langkah cikgu cakap tadi? Ya, tukarkan imbuhan memper kepada diper. Okey, dipersembahkan oleh. Jadi apabila dipasifkan, sebuah drama dipersembahkan oleh mereka. Okay, tengok keterangan sini. Pelaku ialah kata ganti nama ketiga. Maka imbuhan di dan kata sendi oleh digunakan dalam ayat pasif. Boleh murid-murid? Faham tak? Okey, alhamdulillah. Okey, kita teruskan dengan contoh yang ketiga. Kami menyiapkan tugasan itu dengan bantuan guru. Okey, kenal pasti pelaku. Pelaku ialah kami. Okey.
kami merupakan kata ganti nama diri pertama. Jadi kata kerja dekat sini menyiapkan. Jadi boleh tak cikgu tukar disiapkan oleh? Boleh tak? Ya, tak boleh. Cuma kita gugurkan kata imbuhan hadapan. Okey, imbuhan belakang kita kekalkan. Jadi ayat pasifnya tugasan itu kami siapkan dengan bantuan guru. Okey, tengok ayat yang keempat. Saya mendengar pengumuman itu. Saya merupakan kata ganti nama pertama. Mendengar merupakan kata kerja aktif transitif. Jadi mendengar tak boleh ditukar dengan didengar oleh. Jadi kita gugurkan imbuhan hadapan. Jadi pengumuman itu saya dengar. Okey, apa yang membezakan kata ganti ayat pasif kata ganti nama diri ketiga dengan kata ganti nama diri pertama? Okey, kalau kamu perasan, kamu tengok untuk ayat pertama dan kedua tadi, kata kerja diletak di hadapan pelaku. Manakala bagi kata ganti nama diri pertama, kata kerja diletak di belakang pelaku. Kami siapkan. Saya dengar. Maknanya pelaku dahulu baru kata kerja. Berbanding dengan ayat pasif, kata kerja dulu baru diikuti dengan pelaku. Okay, kita terus dengan ayat kelima dan keenam. Kamu perlu mengikut nasihat guru. Kamu merupakan kata ganti nama diri? Ya, kedua. Jadi mengikut akan jadi ikut. Okay. Nasihat guru perlu kamu ikut. Manakala contoh yang terakhir, awak telah menjelaskan hutang itu bulan lepas. Jadi awak di sini merupakan kata ganti nama diri kedua. Jadi menjelaskan akan jadi jelaskan. Hutang itu telah awak jelaskan bulan lepas. Jadi kamu tengok keterangan bagi kata ganti nama pertama dan kedua, imbuhan awalan pada kata kerja digugurkan dalam ayat pasif. Imbuhan belakang kekalkan ya, jangan kamu buang pula. Hanya imbuhan awalan sahaja. Okey. Boleh faham? Boleh. Bagus. Okey. Okey, bagi murid-murid tahun 5 yang ada buku teks, sila buka muka surat 161. Okay, muka surat 161. Kata kerja aktif transitif. Okay, cikgu nak kamu baca. Bagi yang tak ada buku teks, boleh tengok dekat skrin, boleh baca dekat skrin. Cikgu rasa paparannya sangat jelas di sini. Okay, kamu baca dan cuba kamu senaraikan kata kerja aktif transitif. Aktif saja dekat sini. Cikgu nak kamu cuba senaraikan. Okay, apa yang kamu dapat? Cikgu tak baca, kamu je yang baca. Okey, apa yang kamu nampak? Okey, kata kerja aktif, mari kita senaraikan bersama-sama. Yang pertama, ya mengikut. Lagi, mencuci. Dapat tak? Okey, kita teruskan. Melihat, membawa, memudahkan, menggunakan, membantu, memasukkan, memperoleh, memuaskan, mencari, mengembangkan, kira-kira, menjalankan. Okay, cikgu rasa itu yang terakhir. Okay. Dapat? Boleh? Okey, ini kata kerja aktif, transitif yang terdapat di dalam petikan. Okey, berdasarkan teks tadi, okey, ini kata kerja aktif yang cikgu ataupun yang kamu telah peroleh daripada teks tadi ya. Okey, sekiranya kata kerja aktif ini kita nak tukar kepada ayat pasif, tetapi ayat pasif itu menggunakan kata ganti nama ketiga. Mengikut akan jadi apa? Mencuci akan jadi apa? Sekiranya ayat pasif tersebut mengandungi kata ganti nama diri ketiga. Ya, dia akan jadi diikut oleh, dicuci oleh, dilihat oleh, dibawa oleh, dimudahkan oleh, digunakan oleh dan seterusnya. Kamu bacalah sampai habis, dijalankan oleh. Okey.
Sekiranya kita nak tukar kata kerja aktif ni di dalam ayat pasif, tapi ayat pasif tersebut menggunakan kata ganti nama pertama dan kedua, sama juga ke? Diikut oleh, dicuci oleh? Tak kan? Okey. Jadi apa? Mengikut akan jadi, ya kita gugurkan imbuhan hadapan. Mengikut akan jadi ikut. Mencuci akan jadi cuci. Menggunakan akan jadi apa? Guna sajakah? Ya, gunakan. Kita kekalkan imbuhan di belakang. Okey, imbuhan hadapan saja yang kita gugurkan. Okey. Okey, itu saja untuk bahagian cikgu. Cikgu serahkan kembali kepada Cikgu Suzaini untuk sama-sama menguji minda kamu. Terima kasih Cikgu Norian. Penuh ilmu di dada rasanya ya selepas belajar tentang ayat aktif dan ayat pasif dan juga sekarang kita akan masuk ke segmen uji minda. Okey, jom kita uji sama ada kamu faham ataupun tidak faham. Jika kamu tidak faham, kamu boleh tulis pada ruangan komen supaya cikgu dapat membantu kamu. Baik. Latihan tukarkan ayat aktif dan ayat pasif. Ayat yang sama maksud. Okey, kamu cari ayat yang sama maksud dengan ayat yang cikgu bagi di atas. Encik Azhar mengecat kereta lamanya itu dengan warna biru. A. Kereta lama Encik Azhar dicatnya dengan warna biru. Kereta lama itu dicat oleh Encik Azhar dengan warna biru. C. Kereta lamanya itu dicat oleh Encik Azhar dengan warna biru. Kereta lama Encik Azhar dicat dengan warna biru. Okey, pertama kali kamu kena pasti kata kerja. Kata kerjanya ialah mengecat. Okey, objeknya ialah kereta lama. Subjeknya pula Encik Azhar. Jadi, apakah jawapannya? A, B, C atau D? Cikgu bagi masa kamu 5 saat. Okey, bagus. Ada yang boleh dapat menjawab sebelum 5 saat, sebelum berakhir masa. Okey, jawapannya ialah okey, C. Bagus. Okey, kereta lamanya itu dicat oleh Encik Azhar dengan warna biru. Seterusnya kita ke soalan nombor 2. Saleh dan Yaakob menebang pokok rambutan di tepi pagar itu. A. Di tepi pagar, Saleh dan Yaakob ditebang pokok rambutan. Pokok rambutan di tepi pagar itu ditebang oleh Saleh dan Yaakob. C. Menebang pokok rambutan Saleh di tepi pagar Yaakob itu. Ditebang oleh Saleh pokok rambutan di tepi pagar Hairul itu. Okey, kita kena pasti siapa pelakunya, Saleh dan Yaakob. Subjek Saleh dan Yaakob, kata kerja menebang. Objeknya ialah pokok rambutan. Jadi kita letak objek di hadapan. Okey, jawapannya A, B, C atau D? Mana satu jawapannya yang betul? Okey, siapa yang boleh jawab dapat hadiah. Nanti cikgu akan hantarkan ke sekolah masing-masing. Okey, bagus. Ada yang sudah dapat ya. Jawapannya ialah B. Pokok rambutan di tepi pagar itu ditebang oleh Saleh dan Yaakob. Okey, seterusnya. Okey, tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Nombor 1. Anis meminjam buku cerita itu daripada sahabat baiknya. Okey, yang kedua, Adina memetik sekuntum bunga di halaman rumah itu.
Yang ketiga, saya menyiram pokok bunga itu. Yang keempat, awak telah menjalankan tugas itu dengan baik. Nombor 5, kami akan menyelesaikan masalah itu dengan segera. Murid-murid boleh menulis jawapan pada ruangan komen. Okey, murid yang mendapat jawapan paling banyak dan paling cepat, cikgu akan bagi hadiah. Okey, apakah jawapan nombor 1? Anis meminjam buku cerita itu daripada sahabat baiknya. Okey, bagus. Cikgu sudah mendapat jawapan. Buku cerita itu dipinjam oleh Anis daripada sahabat baiknya. Okey, soalan yang kedua, apakah jawapannya? Okey, ada yang sudah dapat menjawab dengan betul. Sekuntum bunga dipetik oleh Adina di halaman rumahnya. Okey, soalan ketiga. Pokok bunga itu saya siram. Jawapannya ya. Okey, jawapan untuk nombor 4. Tugasan itu telah awak laksanakan dengan baik. Bagus, ramai yang dapat menjawab dengan betul. Okey, seterusnya jawapan nombor 5. Masalah itu akan kami selesaikan dengan segera. Okey, nampaknya penerangan Cikgu Nurian memberi kesan kepada murid ya. Mereka memahami topik yang Cikgu Nurian terangkan. Okey, seterusnya. Uji minda 1. Kamu jawab sama ada ayat aktif atau ayat pasif. Bagaimana kita nak menentukan ayat aktif atau ayat pasif? Kita cuma tengok kata kerja yang digunakan. Jika ayat aktif menggunakan imbuhan me dan juga ayat pasif imbuhan di ataupun tiada imbuhan di jika menggunakan kata ganti nama. Okey, bapa saya sedang menebang sebatang pokok yang besar di belakang rumahnya. Ayat pasif atau ayat aktif? Okey, bagus ya. Ada yang telah menjawab dengan betul. Jawapannya ialah ayat aktif. Seterusnya kita ke uji minda 2. Okey, kasut itu saya basuh. Ayat aktif atau ayat pasif? Okey, betul. Jawapannya ialah ayat pasif sebab kasut di hadapan kerana kasut ialah objek. Okey, seterusnya soalan yang ketiga, uji minda 3. Mereka berjaya mengangkat setandan kelapa sawit yang besar itu. Okey, mengangkat ayat aktif atau ayat pasif? Kata kerja mengangkat. Okey, cepat ya. Ada murid yang telah menjawab dengan cepat sekali. Jawapannya ialah ayat aktif. Okey, bagus. Okey, uji minda 4. Nasi itu telah digoreng oleh kakak. Ayat aktif atau ayat pasif? Digoreng. Okey, betul. Okey, jawapannya ialah ayat pasif. Okey, sekian sahaja. Okey, cikgu ingin berpesan sekali lagi kepada murid-murid supaya mengingati apa yang cikgu telah ajarkan tadi. Okey, sebagai penutup, terima kasih kepada murid-murid yang telah menemani cikgu dan cikgu Nurian sejak sejam yang lalu. Penuh ilmu di dada rasanya. Berdasarkan penerangan tadi, dapat cikgu katakan di sini bahawa ayat aktif dan ayat pasif ni tak susah pun, cuma kita perlu faham. Okey, semoga ilmu yang cikgu kongsi ini dapat manfaat dan dapat digunakan di dalam kelas kamu nanti. Okey, seterusnya cikgu akan memasukkan quizzes dan juga latihan Google Form yang kedua-duanya bertajuk ayat aktif dan ayat pasif. Melalui latihan ini, cikgu akan kenal pasti murid-murid yang dapat menjawab dengan betul dan dapat markah yang paling tinggi. Cikgu akan hantarkan hadiah melalui sekolah masing-masing. Okey, nampaknya masa amat menceburui kita.
Sebelum cikgu mengundur diri, jika ada salah dan silap kami sepanjang bersiaran, maafkan kami ya. Murid-murid, tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja daripada kami. Salam hormat sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.